Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita menyambung siri pembacaan kita yang ketiga bagi kitab ini, bagi muqaddimah kitab ini. Oleh kerana malam ini tidak berkesempatan, maka kita baca pada waktu siang, insya-Allah. Dan yang baru masuk boleh share, kongsikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita berada pada perbincangan berkaitan dengan apakah wajah ataupun alasan ulama yang mentarjihkan takwil. Disenaraikan di dalam kitab ini 5 wajah bagi mentarjihkan takwil. Jadi ini adalah maslak Badruddin Ibni Jama'ah, iaitu beliau ini lebih seperti mewajibkan takwil ataupun mentarjihkan takwil. Maka saya akan sambung pembacaan daripada tempat yang kita berhenti semalam, wa nahwi dzalika minal ayatil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau khataba Allah Ta'ala al-khalqa fima yata'allaqu bidzatihi al-muqaddasati wa sifatihi al-karimati bima la yufhamu lahu ma'nan lakana munafiyan liqawlihi ta'ala bilisanin arabiyyin mubin. Hadza bayanun linnasi wa huda litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabun mubin. Kalaulah Allah Ta'ala telah berkhitab, telah berinteraksi dengan makhluknya pada perkara dan ayat yang berkaitan dengan zatnya yang suci dan sifat-sifatnya yang mulia. Kalaulah interaksi itu berlaku dengan perkataan-perkataan yang tidak difahami maknanya, maka sudah pasti keadaan itu bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Dalam ayat yang lain, ini adalah penjelasan bagi manusia dan petunjuk. Dalam ayat yang lain, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dalam ayat yang lain, tilka ayatul kitabi, itulah ayat-ayat kitab dan Quran yang jelas. Nampak tak? Memang beliau mentarjihkan takwil, memberi hujah mengapa perlu berbuat demikian. Wa bihadza yuraddu qawlu man qala innal wajha ibaratun an sifatin la nadri ma hiya wa kadzalika al-yadu wad-dhahiku wal-haya'u wa ghairu dzalika min as-sifat. Maka dengan catatan ini, dengan hujah ini ditolak orang yang mengatakan sesungguhnya perkataan wajah adalah suatu ungkapan bagi suatu sifat yang kita tidak tahu apakah dia. Begitu juga yad.
begitu juga dhahik, begitu juga haya dan lain-lain. Dan begitu juga dengan alasan tadi, wa kadzalika qaulu man yaqulu wajhun la ka wajhina wa yadun la ka yadina wa nuzulun la ka nuzulina wa shibhu dzalik. Begitu juga ia menolak alasan, ia menolak pandangan mereka yang mengatakan wajah la ka wajhina, yad la ka yadina, nuzul la ka nuzulina dan seumpamanya. Fayuqalu lahu, maka kita akan kata kepada mereka, hadhil ma'ani al-musamma in lam takun ma'lumatan wala ma'qulatan lil khalqi wala laha mawdi'un fil lughati istahala khitabullahi al-khalqa biha li'annahu yakunu khitaban bilafdhin muhmal la ma'na lahu wa fi dhalika ma yata'ala Allahu anhu aw ka khitabin arabiyyin bilafdhin turkiyyin la yu'qalu ma'nahu bal hadha ab'ad minhu لأن سامع اللفظ التركي يمكن مراجعة فيما معناه عندهم وهذا على قول هؤلاء لا يمكن أن يعلم معناه إلا الله فيكون خطابا بما يحير السامع ولا يفيده شيئا ويلزم منه ما لا يخفى على العقلاء ما يتقدس خطاب الله عنه فإذا حملناه على معنى صحيح يليق بجلاله لغة وعقلا ونقلا انشرح الصدر واستقر على علم وسلم من عروض الوساوس والشكوك كما تقدم. Maka kalau dikatakan makna-makna yang ada nama ini kita tak tahu, dan makhluk tak boleh nak mengetahuinya, tak boleh nak faham, dan dia tidak mempunyai tempat pada lughah, maka mustahil Allah bercakap dengan makhluknya, berkhitab dengan makhluknya dengan lafaz-lafaz seperti itu. Maka dia akan menjadi seperti bercakap dengan lafaz yang sedangkan perkara ini adalah Allah Ta'ala suci daripadanya. Ataupun seperti orang Arab, kita bercakap dengannya dengan bahasa Turki yang dia pun tak faham maknanya. Bahkan ini lebih jauh daripada itu. Kerana kalau orang yang mendengar lafaz dalam bahasa Turki, dia bukan ahli bagi bahasa tersebut, dia masih lagi ada tempat yang dia nak rujuk sehingga dia boleh mengetahui maknanya. Adapun wahada ala qauli haula, adapun pandangan ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh mereka tidak diketahui maknanya melainkan Allah. Maka maknanya khitab itu dengan khitab yang mana membingungkan pendengar dan tidak memberi faedah apa-apa, dan lazimlah daripadanya perkara yang tidak berselindung lagi atas orang yang berakal, iaitu sucinya Allah daripada berkhitab seperti ini. Okey, kita nampak tak? Jadi kalau kita tengok sekali imbas, maknanya di sisi Imam Ibni Jama'ah ni, tafwid ni salah. Di sisi Imam Ibni Jama'ah, tafwid ni salah. Sebab dia akan apa? Dia akan menjadikan apa? Dia akan menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu tak ada makna. Bukan tak ada makna, maknanya tidak difahami. Jadi beliau berhujah, bagaimana mungkin maknanya tidak boleh difahami, sedangkan Allah Ta'ala menyebut bahawasanya Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, yang difahami, dan Allah berkhitab kepada manusia untuk memberi faedah kepada manusia. Untuk apa? Memberi faedah kepada manusia. Maka ini memang satu sisi pandangan Imam Ibni Jama'ah yang agak berkeras dalam bab takwil.
Maka dalam perkara ini Muhasyi menyatakan, adapun salaf, dia bukan mengatakan perkataan-perkataan itu tidak ada makna, tetapi mereka menyerahkan makna itu kepada Allah. Mereka tidak berani nak tafsirkan. Walaupun daripada segi bahasa boleh dimaknakan dengan itu dan ini, tetapi mereka tidak mahu tafsirkan. Mereka tak mahu. Mereka tidak mahu tafsirkan kerana bagi mereka kita tak boleh memandai. Kita tak boleh memandai. Mungkin dalam hati mereka ada sesuatu iktiqad, tetapi mereka tidak sorehkan atas lidah. Kerana apa? Tidak mahu mentakyinkan salah satu daripada makna-makna tersebut. Di sisi orang yang mentakwilkan, mereka kata kena takyin. Kena takyin. Satu faedahnya hajat. Satu faedahnya dapat bersihkan hati daripada datang was-was bila perkataan tu jadi tergantung je, tak letak makna. Jadi bila lafaz itu tergantung, tak letak makna, maka bila otak mula berfikir, maka dia tidak mungkin ataupun sukar untuk dia selamat daripada datangnya was-was. Maka lebih baik kita letakkan makna, supaya bila datang lafaz tersebut, hati dah ada nak tempat letak. Oh, perkataan ini maknanya begini, maka senang untuk diiktiqad. Nampak? Ini golongan yang ahli takwil. Kalau membaca apa yang Syah Waliullah Dahlawi tuliskan dan catatkan ketika menjawab persoalan bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, maka beliau mengatakan bahawasanya ayat-ayat sifat ini kita berinteraksi begini. Pertama, beliau mengatakan kita berinteraksi dengan beriktiqad secara jazam bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menyerupai makhluk. Kena iktiqad seperti itu asasnya. Setelah kita selesai dalam iktiqad tersebut, maka beliau mengatakan tidak ada dalil daripada nas yang mewajibkan takwil. Dan secara pasti ayat itu bukanlah maknanya berdasarkan yang zahir. Beliau tidak bersetuju setengah ulama yang takwil ini mewajibkan takwil. Jadi dalam golongan takwil ini pun ada dua pecahan juga. Ada yang mengatakan wajib takwil. Wajib takwil. Wajib itu sebab apa? Kerana kalau tanpa takwil, maka kita tak boleh nak selamatkan akidah awam, bahkan ulama pun. Maka al-wasilatu lil wajibi fahuwa wajib fahiya wajibah. Maka atas dasar itu, takwil yang menjadi wasilah untuk aman dan selamat itu hukumnya juga adalah wajib. Mereka yang menolak kewajiban takwil mengatakan bahawasanya takwil itu adalah apa? Adalah benda yang tiada nas mewajibkannya. Tiada nas mewajibkannya. Jadi kalau kita baca kitab ini, kita kena gandingkan baca pula. Sebab itu kita baca juga Al-Farqul Azim untuk menerangkan mazhab salaf. Kemudian baca kitab Ibnul Jauzi tentang Daf'u Syubahi Man Tamarrad. Beliau pula cenderung kepada mazhab salaf tafwid. Jadi baca kedua-duanya sekali dan fahami dengan baik kedua-dua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam perkara berinteraksi dengan ayat sifat. Okey, boleh faham dengan baik. Memang bila kita sebut dalam bab ini, Badruddin Ibni Jamaah antara orang yang baginya takwil itu mesti perlu dibuat, kalau tidak dia bercanggah dengan hujah-hujah yang beliau telah nyatakan tadi. Sambung balik, fa idza hamalnahu ala ma'nan sahihin,
yaliqu bi jalalihi lughatan wa aqlan wa naqlan in syaraha sadru wastaqarra ala ilmin wa salima min urudil wasawisi wasyukuki kama taqaddama. Kalau kita maknakan lafaz itu dengan makna yang sahih, yang layak dengan kemuliaan Allah, dan makna itu bertepatan dari segi bahasa, bertepatan dengan segi akal, bertepatan daripada segi nakal. Makna yang kita takwilkan itu bukan memandai, bersesuaian dengan akal, nakal, lughah. Jadi bila perkataan itu tak digantung letak makna, maka hati, dada akan lapang. Dia akan tetap atas satu perkara. Kalau tidak, dia perlu iman yang kuat. Kalau awam ni dia tak boleh jadi kalau tafwid ini. Maka biar hatinya ada tempat parking, tempat letak, dan biar dadanya itu selamat daripada didatangi oleh was-was dan syak seperti mana yang telah dibahaskan sebelum ini. Okey? Kemudian sambung beliau lagi, walizalika naqulu law annahu ta'ala law lam yakhluq lana sam'an wa basaran wa ilman wa qudratan lama fahimna khitabahu liqawlihi ta'ala sami'un basirun alimun qadir fakhatabana bima nafhamu ma'nahu min idrakil masmu'ati wal mubsarati wal ma'lumati wa nahwi dhalika ma'a qiyamid dalili ala tanzihi min at-tashbih bil makhluqin faqad bana bima dhakarna أن حقيقة مذهب السلف السكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلال من ذلك اللفظ محتمل لأن المراد معاني لا تفهم ولا تعقل ولا وضع له لفظ يدل عليه لغة بل عبر عنه بلفظ يوهم غيره أو لا يفهم له معنى. Begitulah kata beliau, begitulah kita kata, kalaulah Allah Ta'ala tidak menciptakan kepada kita samak pendengaran, basar penglihatan, ilmu tahu, kudrah kuasa, jadi kita pun tak faham apa maksud sami, apa maksud basir. Kalau kita pun tak ada sifat mendengar, tak ada sifat melihat, tak ada sifat tahu, tak ada sifat berkuasa, maka bila Allah khitab dengan bahasa sami, kita tak faham. Jadi apa yang beliau nak sebutkan, Al-Quran ni dikhitab kepada kita. Bila dikhitab kepada kita, ini Syah Waliullah Dahlawi sebut. Jadi kalau ada kesempatan kita akan baca juga petikan. Ini petikan ini dalam kitab Al-Fawzul Kabir. Bagaimana kita nak faham? Cantik itu yang dijelaskan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Maka khitab Allah ini dengan benda yang apa? Yang kita boleh faham. Sebab itu sami, okey, paling kurang bila sebut sami kita tahu mendengar. Mendengar tu apa? Contohnya beliau kata, maka Allah Ta'ala telah khitab kita dengan benda yang kita faham maknanya. Apa maksud mendengar? Mendengar ni maksudnya idrakul masmu'at. Takluk mendengar ni pada benda-benda yang masmu'at. Takluk melihat pada benda-benda yang mubsarat. Takluk benda tahu ni maklumat. Maknanya secara ijmali kita fahamlah. Tapi hakikatnya itu manusia bagaimana? Seperti mana manusia lemah daripada idrak hakikat zat Allah, hakikat dengan erti kata sebenar, itu maksud hakikat. Maka mereka juga lemah daripada idrak, daripada idrak hakikat sifat Allah. Sebab itu sifat Allah diterangkan dengan makhluknya. Jadi paling kurang kita tahu mendengar. Tapi bila kita faham mendengar, perlu dibalut dengan tanzih. Itu yang jadi masalah. Bukan kita kata bila mendengar, jangan jadi macam Jahmiyah. Jahmiyah ni, dia kata mana boleh kita panggil Allah yang mendengar, sebab makhluk pun yang mendengar. Kena elakkan, kena bersihkan Allah daripada apa-apa sifat yang menyerupai makhluk. Sampai nak panggil yang mendengar pun tak boleh. Yang ini Asy'ariyah pun tak setuju. Jadi kenapa kamu kata Asy'ariyah ni Jahmiyah? Asy'ariyah pun tak setuju dengan Jahmiyah yang mengatakan tak boleh pun mengatakan Allah itu mendengar. Tak boleh sebut macam tu. Takwil. Kita pun tak setuju.
Setuju. Jadi, tapi bila kita memahami makna mendengar, kefahaman itu perlu dibalut. Dibalut dengan tanzih. Dengan tanzih. Daripada apa? Menyerupakan dengan makhluk. Menyerupakan dengan makhluk. Faqad bana, maka sesungguhnya telah jelaslah daripada apa yang kita sebutkan. Tadi kita dah sebut kata pengarang. Apa hakikat mazhab salaf? Jadi daripada sini kita dah boleh faham. Kita dah boleh faham. Bukan Imam Ibn Jama'ah ni belaga dengan mazhab salaf. Tak mungkin. Tak mungkin beliau belaga dengan mazhab salaf. Sebab salaf itu siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan seumpamanya. Beliau mengatakan mazhab salaf ni apa? Mazhab salaf ni apa? Mazhab salaf ini adalah as-sukutu, berdiam diri daripada menentukan makna daripada makna-makna yang lain. Maknanya mereka tak berani nak sebut makna apa. Bukan tak ada makna. Bukan kata tak boleh nak ihtimal, tapi ihtimal pelbagai makna. Perkataan itu bukan satu makna sahaja. Macam ilmu kan satu makna. Maka mereka bila sebut ilmu, maka mereka sebut ilmu, tahu. Tapi oleh kerana perkataan itu ada pelbagai makna, mereka tidak ada keberanian dengan sifat warak yang ada pada mereka. Dan itu sebenarnya yang asal. Itu sebenarnya yang lebih bagus. Maka mereka ini diam. Itu maksud mazhab salaf, berdiam diri daripada menentukan yang dimaksudkan daripada makna-makna yang layak dengan zat Allah, daripada lafaz yang ada pelbagai ihtimal makna. Kerana murad daripada lafaz tersebut makna-makna yang tidak dapat difahami, yang tidak dapat difikiri, dan tidak diwadakkan baginya lafaz yang menunjukkan ke atasnya segi bahasa. Bahkan diungkapkan untuknya lafaz yang mewahamkan selain daripada makna yang sebenarnya, ataupun ia tidak difahami akan baginya akan makna tersebut. Jadi kena untuk bebas daripada terjebak dengan tasbih ni, fahami apa maksud tafwid. Sebab itu dari kitab khas Al-Qaulul Tamam fi Tafwid tu. Bagus kitab tu. Sangat bagus. Saiful Asri tu. Bagus kitab itu untuk menjelaskan tafwid. Nak bagi tahunya tafwid dan takwil ni sebenarnya mazhab salaf. Salaf pun ada takwil juga. Kan? Khalaf pun ada tafwid juga. Maka mereka ini mengambil pendekatan wara'. Tak boleh kita nak takyinkan. Maknanya ada pelbagai kemungkinan. Ini oleh kerana di sini Ibnu Jama'ah, Syekh Ibnu Jama'ah telah sebut. Saya pun sebut. Saya sebut petikan daripada kitab Al-Fawzul Kabir. Apa Syah Waliullah Dahlawi sebut? Beliau mengatakan, lebih kurang mafhumnya, zat dan sifat Allah ini benda yang luar daripada idrak manusia, yang ilmu mereka boleh mengetahuinya. Tetapi ini hikmahnya. Tetapi kalau manusia ini dibiarkan tanpa diterangkan tentang Allah dan zatnya, manusia ini akan kerugian daripada ilmu yang besar, iaitu mengenal Allah. Tetapi untuk memperkenalkan hakikat dan zatnya manusia, tak ada ungkapan yang boleh diungkap. Tetapi kalau dibiarkan manusia tak diterangkan tentang siapakah Allah dan zat dan sifatnya, manusia akan kerugian dengan kerugian yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan takbir-takbir yang digunakan oleh manusia untuk memberi kepada mereka kefahaman,
Walaupun mereka tak boleh idrak secara menyeluruh, tetapi paling kurang secara ringkas, secara ijmali mereka juga dapat kenal Allah. Sebenarnya di sini pun ada sebut, tidak ada satu perkataan dalam bahasa yang boleh menerangkan secara hakiki tentang zat Allah. Perkataan yang segi lughah, perkataan itu diwadakkan nak terangkan tentang sifat Allah yang sebenar. Tak ada. Tidak ada satu perkataan yang boleh ungkap. Maka digunakan perkataan yang paling kurang boleh memudahkan faham. Misalnya, okey, manusia dia faham tentang makna mendengar. Maka digunakan dengan makna mendengar. Tetapi hakikat sebenar mendengarnya Allah, kita tak boleh faham. Tak boleh. Siapa yang mengatakan dia faham, dia sebenarnya tak kenal Allah. Bagaimana dia boleh ihatah dengan hakikat sam'illah, ihatah dengan hakikat basarillah. Nampak ni cantik ni yang disebut oleh Syah Waliullah Dahlawi. Maka oleh kerana itu, maka ada keperluan untuk menjelaskan tentang Allah dengan bahasa manusia. Jadi bahasa manusia secara pasti tak mampu untuk merangkumkan makna secara menyeluruh, tetapi paling kurang faedah itu tetap ada. Jadi di sisi salaf, oleh kerana tiada lafaz yang boleh diungkapkan, jadi kalau kita pergi maknakan dia dengan satu makna yang sebenarnya asal luar bahasa Arab tak ada pun perkataan yang sesuai, maka di situ ada seperti tahakkum yang disebut sebagai memandai. Atas alasan itu mereka mengatakan tafwid adalah yang selamat, yang terbaik. Kemudian disebut lagi wa kullu zalika amsalun lima dzakarnahu min anna al-Qur'ana wa sunnata bayanun wa hudan faman i'taqada madhhab as-salaf al-salaf al-mazkura atau madhhab at-ta'wil al-haqq fa huwa ala hudan dan semua misal-misal yang kami dah sebut daripada Quran, daripada sunnah, dia adalah petunjuk dan hidayat. Barang siapa yang beriktikad dengan mazhab salaf yang disebutkan tadi, ataupun dia beriktikad dengan mazhab takwil yang benar, maka dia berada di atas hak, di atas petunjuk. Wa man i'taqada zahiran, siapa yang beriktikad dengan makna zahir, dahlah iktikad dengan makna zahir. Makna zahir itu tak layak dengan ketinggian Allah. Satu. Ataupun dia beriktikad bahawasanya dia tak ada makna. Bezakan tu. Ini pun masalah juga. Tak faham apa maksud ahlut ta'wil. Dia macam saya sebut tadilah, Jahmiyah. Dia dalam masalah ni ada muqassir, ada ghali, ada berlebihan, ada cuai. Ada yang betul-betul literal, makna zahir yang itulah. Ada yang mana mengatakan dia jadikan ayat Al-Quran ni macam lafaz muhmal, tak ada makna langsung. Bagi dia tak ada makna langsung. Jadi ini adalah berada, mazhab tafwid ni tengah-tengah. Bertafwid ni bukan kata tak ada makna. Dan tafwid bukan maknanya memaknakan makna literal. Tafwid tengah-tengah. Dia ada makna, tapi bukan makna yang zahir. Apa maknanya? Kami tak berani nak cakap. Kami serahkan pada Allah. Barulah dia berada di tengah. Tafwid berada di tengah di antara tashbih ataupun al-akhdhu bil-zahir dengan orang yang apa? Mengatakan la yufhamu ma'nan aslan. Tak ada makna yang boleh difaham langsung. Dua-dua ni mubtadi', ahli bidah. Dua-dua ni tak betul. Mu'attilah tak betul. Mu'attilah tak betul, musbitah pun tak betul. Okey.
Dia dalam hasyiah ni dia bagi contoh. Contoh bagaimana sebahagian golongan musyabbihah ni dia maknakan hadis dengan betul-betul mengambil literal tanpa mempedulikan tasbih. Dan mereka apa? Mereka beralasan dengan tanpa kaifiat. Baca dalam nota kaki, wala ahaduhum fi hadisi wada'a qadamahu fi an-nar innama wada'a qadamahu fi an-nar liyukhbirahum anna asnamahum tahtariqu wa ana la ahtariqu wa qala ghayruhu 'inda qawlihi ta'ala alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha fa'a'lamana annama la yada lahu wa la rijla فهو كالأنعام. وقال ابن عقيل تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة وليس الحق تبارك وتعالى بذي أجزاء وأبعاد فيعالج بها ثم إنه أليس بعمل أليس يعمل في النار أمره وتكوينه حتى يستعين بشيء من ذاته ويعالج بصفة من صفاته وهو القائل كونوا بردا وسلاما. Ini baca kitab Ibn Jauzi pun bagus. Dafa' syubah man tamarrat, syubah tashbih. Ibn Jauzi walaupun mazhab Hambali, beliau mengesali dalam masalah tashbih ni, ulama yang banyak terjebak dengan tashbih ni ulama mazhab Hambali. Yang paling selamat yang bermazhab Maliki. Mazhab apa? Maliki. Paling selamat mazhab Maliki. Yang paling banyak terjebak adalah yang bermazhab Hambali. Sehingga bangkit ulama Hambali sendiri menyanggah sebahagian daripada Hambali yang telah terjebak dalam tasbih, tidak memahami dengan baik. Beliau bagi contoh, ada di kalangan mereka ketika mentafsirkan hadis wada'a qadamahu finnar, Allah letakkan kakinya di dalam neraka. Dia kata memang kaki letak. Kemudian dia tidak berpada setakat hadis tu saja, dia tambah. Itu antara poin kritikan kita. Kamu ni misalnya sehingga ada di kalangan mereka yang menisbahkan biji mata, hadaqah. Menisbahkan biji mata, menisbahkan istiqrar, menisbahkan duduk. Dalam ayat Quran tak sebut duduk, kamu yang kata duduk, kamu pula yang pergi tafsirkan. Nampak? Kalau berpada atas mazhab salaf, maka dia stick atas zahir, tapi ditambah lagi, ditafsirkan lagi, ditafri'kan lagi kefahaman. Macam mana cara dia tafri'kan kefahaman? Dia kata, apa maksud hadis wada'a qadamahu 'alan nar? Qadam tu dia kata memang makna kaki. Jadi Allah letakkan kakinya di dalam neraka untuk bagi tahu kepada siapa? Kepada berhala, kepada orang kafir. Cuba kamu tengok, aku letak kaki aku dalam neraka, kaki aku tak terbakar. Tengok berhala-berhala kamu terbakar, nak hujahkan kepada orang kafir. Nampak tak? Bukan setakat dia kata ada kaki, dia pecahkan lagi kefahaman, dia tafri'kan lagi kefahaman. Ini dah berlebih. Kemudian ketika membahaskan ayat alahum arjulun yamshudahu nabiha, ada mereka yang bermulut jahat. Dia kata kalau kamu kata Allah tak ada tangan, tak ada kaki, maka maknanya kudung, na'udzubillah, mulut huduh dan jahat. Orang yang menjaga adab nak bercakap ini pun tak sanggup. Hatta walaupun atas dasar hujah, hatta walaupun atas dasar alasan, rasa haibah dan jalalullah, wajilat qulubuhum, tidak mungkin membenarkan hatta untuk sebagai misal. Maka mereka mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha ulaika kalan'am. Dia kata ayat ini menunjukkan Allah nak bagi tahu siapa yang tak ada tangan, siapa yang tak ada kaki, dia adalah binatang. Jadi kalaulah kita bercakap seperti itu dengan Allah, tengok cara hujah. Jadi hujah seperti ini tidak sepatutnya keluar daripada ulama. Sepatutnya rasa haibah dengan Allah Ta'ala itu akan menyebabkan dia terkelu mulut untuk berbicara. Maka
Ibnu Aqil, ni mazhab Hambali ni. Allamah Ibnu Aqil mengatakan Allah maha tinggi daripada dia ini adalah sifat yang mana memenuhkan tempat dan ruang. Tidaklah Allah Ta'ala itu beranggota-beranggota, berjuzuk-juzuk. Lalu Allah perlukan anggota untuk dia buat sesuatu. Bukanlah begitu. Dan bukanlah Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala itu untuk membuat sesuatu urusan memadai dengan perintah, memadai dengan kun. Dia tidak perlukan juzuk-juzuk, dia tidak perlukan tubuh-tubuh seperti mana alat dan manusia. Bagaimana? Itu yang kita kata jangan membicarakan zat Allah. Orang yang mana menisbahkan tangan, dia telah masuk pada ruang lingkup larangan membicarakan, mentakyinkan zat Allah yang mana akal manusia tidak mampu mentakyinkannya. Maka siapa yang beriktikad dengan iktikad yang zahir ataupun kata tak ada faham langsung makna, dua-dua ni tak betul. Dua-dua ini tak betul. Jahmiyah tak betul, Mu'attilah tak betul, Musbitah dengan makna zahir pun tidak betul. Yang betul mazhab salaf, sukut, tutup mulut, tanpa tafsir, tanpa tafrih, apatah lagi, ataupun kita takyinkan sesuatu makna yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif masih meneruskan penghujahannya. Jadi dalam musannif meneruskan penghujahannya, okey. Yang ini kita baca pada waktu yang lain esok insya-Allah, tentang syubhat yang ataupun hujah yang akan dibangkitkan. Kalau kamu kata mana boleh tak bagi makna, mana boleh ada ayat yang tak ada makna. Macam mana dengan ayat muqatta'ah, huruf muqatta'ah? Itu kan kata tak ada makna. Ada je dalam Quran macam tu. Macam itulah juga tak ada makna. Itu mungkin syubhat yang akan melingkari. Syubhat yang akan melingkari. Okey. Okey. Ambil adik dulu. Bagi dia. Jadi kita akan sambung insya-Allah. Ingat kita berhenti di mana, tapi difahami dengan baik. InsyaAllah kalau habis kita akan baca muqaddimah, kemudian kita akan petik sedikit nukilan daripada Al-Imam Al-Baihaqi. InsyaAllah itu dibawa oleh muhakkik berkaitan dengan perkara ini. Kemudian kita akan cuba habiskan bacaan kita Al-Farqul Azim. Kemudian kalau habis kita akan susuli lagi dengan risalah-risalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid, demi memberi pencerahan dan kefahaman berdasarkan ulama. Kita tolong baca, dan kita tolong terjemahkan. Kita tolong terjemahkan. Ingat, penghujahan yang digunakan oleh ahlu takwil digunakan juga oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kita akan membaca kitab khas yang memberi rad kepada Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Ditulis oleh Syekh Saifuddin lah. Mungkin petikan daripada Asyarhul Kabir ataupun kitab khas. Beliau ada kitab yang merad kitab Risalah At-Tadammuriyah kalangan Ibnu Taimiyah. Maka kita tengok, kerana antara hujah Ibnu Taimiyah yang menolak. Jadi kena faham, Ibnu Taimiyah ni menolak tafwid, bukan menolak ta'wil. Beliau lebih berhujah mengatakan tafwid itu adalah hamaqah, adalah seburuk. Jadi kita jangan duk fokus kepada takwil apa hujahnya. Kena faham tafwid itu sendiri. Beliau bukan mengatakan salaf itu hamaqah, tapi beliau mengatakan
kita ni, maksudnya Asy'ariyah ke, telah memahami tafwid itu bukan seperti yang salaf faham. Kita pula kata dia telah faham tafwid bukan macam salaf faham. Dia main kat situ. Jadi kena tahu mahal nizak, kita tuntaskan di situ. Tak payah nak cerita panjang. Kena tahu mahal nizak. Antara cara penghujahan Ibn Taymiyah, beliau mengatakan mana boleh tafwid, sama macam yang Ibnu Jama'ah sebut. Mana boleh tafwid, mana boleh Al-Quran turun dengan benda yang tak difahami. Tadi kan Badruddin Ibni Jama'ah pun sebut. Badruddin Ibni Jama'ah pun sebut. Tetapi nampak macam sama kan? Tapi dia berpecah. Tapi dia apa? Dia berpecah. Jadi kita kata apa? Kita kata dia mesti ada makna. Dan Quran diturunkan mesti ada faedah. Sebab itu Ibn Taymiyah hatta mengatakan tidak ada mutasyabihat pun, semua jelas. Kita pun kata jelas, nampak tak? Badruddin Ibn Jama'ah mengatakan jelas. Tetapi apa makna yang jelas? Di situlah. Jadi beliau mengatakan makna yang jelas itu macam makna zahirnya lah. Makna yang jelas itu macam makna zahirnya. Kita kata makna yang zahir itu bukan satu-satu makna. Makna yang zahir bukan satu-satu makna. Dia ada pelbagai makna yang lain. Kita tolak makna zahir kerana hujah. Kena faham, makna zahir ini bukan wajib dimaknakan. Ini kaedah dalam usul. Kalau sesuatu makna zahir, memang asal makna zahir adalah makna rajih, makna yang menduduki prioriti pertama untuk ditafsirkan. Tetapi kalau makna dengan perkara yang disabitkan dengan akli secara qat'i, sekiranya makna nakli, ini kaedah juga dalam tafsir, sekiranya makna nakli ada pelbagai makna, ada makna zahirnya bertentangan dengan makna apa? Makna yang secara qat'i sabit dengan akal, sampai dengan nakal, bahkan laisa kamitslihi syai'un, ataupun bertentangan dengan muhkam, maka kita wajib takwilkan. Cuma dalam ayat-ayat sifat ni salaf dia kata tak boleh nak takwil. Kalau ayat-ayat yang bukan ayat-ayat sifat biasa ditakwilkan, biasa. Ayat-ayat selain daripada ayat sifat itu memang secara bebas ditakwilkan. Ini makna majaz, ini makna. Tapi bila ayat sifat ni, bukan salaf tak takwil. Ayat selain sifat salaf takwil. Salaf takwil. Ini makna majaz, ini bukan makna hakikat. Tapi bila sampai ayat sifat, mereka berhenti. Sebab haibahnya, sebab ini kita nak sebut tentang Allah. Nak sebut tentang Allah, jadi jangan lidah pancang, bagi dia tak patut. Jadi kena ingat, bukan salaf. Salaf tidak takwil pada ayat sifat, bukan salaf tidak takwil ayat Quran. Itu kan ayat yang berbeza, perkataan yang berbeza tu. Salaf tidak takwil ayat sifat, bukan salaf tidak takwil ayat Quran. Salaf tidak takwil hadis-hadis sifat, bukan salaf tidak takwil apa? Tidak takwil hadis. Menunjukkan takwil itu benda yang bukan tahrif, seperti mana yang dimomokkan. Nak burukkan takwil dibagi nama tahrif. Nampak tak? Itu caranya membunuh peribadi takwil dengan memakaikannya pakaian yang seolah-olah ingin menjauhkan orang daripadanya. Maka perkara ini perlu difahami dengan perlahan-lahan. Bila kita nak bahas, kita kena berada di atas titik nizak. Kita ni pun kena tahu juga titik nizak. Jangan kita sembrono je. Tak perlu kita nak keluarkan gelar apa-apa. Kita datangkan yang betul, sampaikan, sebarkan. InsyaAllah kalau dah sebati dalam hati sanubari masyarakat, maka dia tak akan terpengaruh dengan qila wa qal. Qila wa qala
sama sekali tidak boleh mempengaruhi masyarakat kita. Maka menjadi tanggungjawab bagi kita semua, insya-Allah alim ulama, untuk membahaskan, untuk memahami dengan baik. Semoga kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah bila habis muqaddimah tu, kita akan baca ni Jima'u Abwabis Isbatis Sifat. Ini nukilan daripada Al-Imam Al-Baihaqi, antara muhaddis yang mana muhaddis yang beraliran Asy'ariyah. Al-Imam Baihaqi, kita Al-Asma' wa Sifat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, mudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, Allah tempat pergantungan makhluknya, tidak beranak ia dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun, seseorang pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.